That's why kami buat agreement tu supaya silentkan dia as a siapa. Siapa diri dia. Tak perlu kot nak bagi tahu. Dan contoh bukan diri kita ni semuanya yang perfect. Tak semuanya perfect. Kita dalam hidup ni kita tak boleh menghukum. Hukuman tu hanya dia dah terima dah. Dia dah terima hukuman dia di dalam. Seperti saya cakap berkali, jangan hukum dia orang. Diorang kita tak perlu hukum lagi dah. Okay, saya Datuk Sri Murni daripada Pertubuhan Rakan Gulam Kembali yang membawa program Kembali bersama dengan Jabatan Penjara Malaysia. Okey, tujuan kami buat program ini memberi peluang kepada peserta iaitu bekas-bekas banduan, gelandangan dan juga bekas-bekas penagih. Okey, untuk memberikan kerja dan kerjaya kepada mereka yang mana selama ini dimonopoli oleh, hampirlah bukanlah kata monopoli 100%, okey, oleh pekerja asing. Ini tujuan kami buat program bersama dengan Jabatan Penjara. Alhamdulillah, dan saya ucapkan rangkaman setinggi-tinggi penghargaan kepada Jabatan Penjara yang memberi kepercayaan kepada saya untuk meneraju program Kembali ini ke seluruh penjara di dalam Malaysia. Alhamdulillah, setakat ini kami dah hampir 250 orang daripada lawatan rasmi pihak penjara 7 hari bulan hari itu sampai ke hari ini dah 200 lebih orang. Hari itu 120, sekarang 250 hampir sampai dah. So saya harap kepada yang mana masyarakat di luar, iaitu majikan-majikan, pada saya tidak perlu takut, okey, untuk menggajikan mereka kerana mereka ni bukanlah daripada kesalahan yang besar. Even though diorang kesalahan besar sekalipun, kita tidak boleh menghukum bagi mereka kerana mereka dah terima hukuman dah. Okey, cuma kita ni memberi peluang kepada mereka. Buktinya kenapa company-company, syarikat-syarikat yang lain yang menghantar demand dengan kami memberi kepercayaan kepada mereka untuk mereka mengambil peserta ni lah untuk bekerja di syarikat mereka. Sedangkan bukan sedikit tau jumlah dia. Paling rendah 5 orang ke bawah. Yang 5 orang ke bawah hingga ke 200 orang. Nah, tapi buat masa ni disebabkan penghantaran tu kurang kerana disebabkan banyak negeri terjejas dengan COVID, zon merah. So maka pergerakan kita tu agak slow lah. Itulah. Lepas tu macam lagi satu faktor yang terbaru ni, bila banyak penjara yang juga perlu lockdown ataupun terlibat juga negeri yang terlibat dengan PKPB. Sebab dia nak pastikan segala benda lancar. So ada beberapa negeri yang memang kami tak boleh nak terima. Sepatutnya kami terima peserta BBSI daripada penjara di Perak Utara, tapi disebabkan PKPB ni, jadi proses tu tergendala sebentar. Tapi insyaAllah, that's why kami berharap agar segalanya cepat-cepat pulih, jadi kita boleh bantu dia orang ni sebenarnya. Datuk, antara sektor yang sekarang ni high demand untuk bekas banduan ni? Okey, buat masa ni perkhidmatan, perkilangan, construction, pembinaan, and then dan juga sekarang ni pada perkhidmatan spa beautician tu yang ada. Sebab sekarang ni kalau faham yang pastinya memang dah banyak yang spa terjejas. Okey, so diorang banyak kehilangan pekerja. So yang inilah daripada dalam ni kita orang ambil dia orang punya asas minat dia orang untuk kami serapkan di luar. Yang mana nak memerlukan pekerja perempuan yang untuk spa, masaj semua ada sebenarnya di dalam penjara. Sebenarnya di dalam penjara banyak bidang sebenarnya yang mereka ada pengalaman. Yang kalau kita kata kita mesti beri kepercayaan kepada mereka kerana kenapa kita boleh beri kepercayaan kepada warga asing? Kenapa kita tak boleh beri kepercayaan kepada warga tempatan kita, warga Malaysia kita, sedangkan mereka ni dah tentu kita tahu dia memang penjenayah, tetapi yang warga asing kita tak tahu dia penjenayah, kan? So better kita bagi kita punya Malaysia punya masyarakat kita lah, maksudnya menerima diorang ni kembali. Macam mana nak bina diorang punya self confidence untuk keluar kepada masyarakat? Okey, kami ni ibarat kata orang tengah yang nak memberi orang kata perubahan di dalam Malaysia supaya menerima diorang. Okey, macam mana kami handle?
kami ambil diorang di dalam maksudnya sebelum ambil diorang di penjara, kami masuk ke dalam penjara memberi pencerahan kepada mereka apa perlunya diorang keluar dan untuk pergi berhijrah masuk ke dalam program kami. Dan melalui program kami diteruskan di Gulam Recovery Care Center dengan syurga community RCC lah. Di situ kita tegaskan, di situ kita nasihatkan, kita ambil diorang ni ke masyarakatan, buat dia macam keluarga. Tanya dia sebenarnya kenapa diorang masuk ke dalam, apa sebenarnya yang diorang hadapi. Kita memberikan solusi kepada diorang. Bila saya sebagai pengurusi pertubuhan yang mencetuskan program kembali ni, kami sebelum buat, kami banyak menanya pendapat-pendapat yang di luar. Bukan kami buat sekadar untuk kami shock sendiri orang kata kan. Mesti kita nak buat research, tanya orang luar, bagus tak Singapura. Ada yang mengatakan bahaya, risiko, apa semua. Tapi pada saya, kalau kita tak cuba, benda tu kita tak akan nampak apa kebaikan dan kebagusan kepada negara kita. Sedangkan COVID ni banyak mengajar pada kita sebenarnya. Perlunya apa pun di dalam Malaysia dulu. Selesaikan masalah kita dalam Malaysia, pekerja-pekerja pun biarlah kita selesai di dalam Malaysia. Membantu ekonomi negara sebenarnya. Daripada inilah wang ringgit Malaysia tidak akan keluar. So biar kita dalam ni yang boleh membantu kerajaan untuk mengukuhkan balik. Salah satulah bantuan yang kita boleh menyumbangkan. Dan antara yang kita tekankan, kita faham bila diorang keluar daripada penjara, perkara pertama yang kita perlu handle ialah diorang punya masalah psikologi. Psikologi tu sama ada diorang ada, biasanya diorang ada satu, pertama depression, kemurungan, diorang ada low self esteem, dan yang ketiga diorang ada rasa bersalah pada diri diorang, pada keluarga, pada anak isteri, kepada mak bapak yang ditinggalkan. So what we do, kita memang akan, kita ada sesi di penjara diorang panggil PRS, tapi kalau dengan kita orang kita panggil bonding, which is that dia akan cerita, dia bersama all the yang sama keluar ni, bersama dengan yang memang ada, bersama dengan kita punya pengurus dan juga kita punya warden di hostel tu, mereka akan bercerita apa yang diorang lakukan. Dia mengaku, ada yang mengaku apa yang diorang buat, dia rasa kesal, dia luahkan segala. Bila dah luah tu, dah selesai luahan rasa tu, and then this kita punya warden, kita pengurus pula yang akan bagi kata-kata semangat. Biasanya bila diorang bagi, yang lain pun akan bagi. Even though diorang ada masalah yang sama, but diorang pun akan berkongsi, because apa yang diorang cakap actually itu datang daripada yang diorang nak. Diorang ni berjaya, hati kita dirasa ya Allah lapang. Itu yang pada kami punya pertubuhan. Orang kata tidak dapat mana-mana dana mana-mana, dan kami adalah daripada poket kami sendiri. Kami nak melaksanakan benda ni, kami nak kena tunjuk pilot project kepada Jabatan Penjara Malaysia supaya program ni bagus untuk masyarakat dan juga untuk peserta-peserta ni. Kalau kita tak cuba melangkah, kalau kita tak tunjukkan kepada kerajaan atau masyarakat ataupun jabatan penjara, benda ni tidak akan pergi ke tahap ini. Sebab tu saya kena beranikan diri saya untuk memikirkan dalam keadaan COVID ni, sepatutnya kita kena berjimat, kena simpan apa dia yang ada korang. Tapi no, pelik, orang pelik dengan saya spend, saya keluarkan untuk menjayakan program kembali ni. Kami akan insyaAllah kami akan usahakan kembali akademi. Okey, yang ni ada TVET, ada IKS, ada pertanian lah, maksudnya pertanian peladangan. Tapi semuanya daripada bekas-bekas banduan, bekas-bekas gelandangan dan juga bekas penagih. Yang PDSS sekali lah, maksudnya bulletin tu dia masih ada hukuman tu. So ini yang saya sekarang tengah fokuskan untuk pelaksanaan. Hari itu pelaksanaan program kami dah laksanakan. Program dah berjalan alhamdulillah dengan lancar. So sekarang ni kami nak more kepada akademi. Kerana apa perlu buat kembali akademi ni? Mungkin di luar kita banyak dengar akademi untuk orang yang normal. Okay, so kita tak beri peluang kepada mereka. So kita beri peluang kepada mereka sebab mereka pun ada keluarga. Mereka ada mak, mereka ada adik-beradik, mereka ada bapa, ada isteri, ada anak. Memang ada tanggungjawab mereka. So kadang-kadang orang ni tersempit dengan kehidupan. So kenapa kita tak boleh ambil diorang, dorong diorang, bawa diorang ke jalan yang benar lah. Maksudnya jalan yang benar tu bukan sekadar Sidratul Mustaqim. Jalan untuk perubahan yang boleh membantu kerajaan. Kan? So saya memang suka part-part ni. Memang saya cakap dengan kamu,
I kembali ni satu perjalanan kehidupan, perjalanan seseorang. So perjalanan ni, orang ni perjalanan dia lain, berbeza. Mungkin kita berbeza, dia berbeza. Okay, so semua berbeza. Tapi saya ambil dalam satu kapal saya. Inilah program I kembali.